Jadi, inilah peranti yang jadi penyebab dan punca Note series pupus. So, agak sedih jugalah kepada para pengguna yang setia dengan Note series kan? Agak-agak, apa istimewanya siri Fold yang terbaru ni sampai phone ni menjadi punca? Anda bersama saya Syafiq di DirectDMedia. Let's roll it! Assalamualaikum, salam sejahtera dan hai semua. So, video kali ini saya nak review siri Fold yang terbaru iaitu Samsung Galaxy Z Fold3. Model yang menjadi perbualan hangat dalam kalangan peminat smartphone dan juga tech reviewers. Yang ada pada tangan saya ni ialah warna Phantom Black. Ia juga ada lagi dua pilihan warna iaitu Phantom Green dan juga Phantom Silver. Ketika kali pertama melihat Z Fold3 ni, first thing yang saya nampak, design dia memang tak jauh beza dengan Fold 2 yang sebelum ni. Tapi sebenarnya di sebalik design tersebut ada banyak improvement yang telah dibuat untuk memastikan yang ianya berbaloi untuk new generation. Samsung cuba jadikan Fold 3 ni kelihatan seperti smartphone biasa apabila ianya dilipat dan menjadi mini tablet apabila ianya dibuka. Dalam keadaan folded, Z Fold3 ni rasa lebih compact dengan ketebalan 14.4 to 16mm, manakala dalam keadaan unfolded setebal 6.4mm. Ia juga lebih ringan berbanding Fold 2 dengan berat 271 gram. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang dah biasa menggunakan normal smartphone, mungkin terasa agak berat apabila memegang phone ni. Namun apabila ianya dimasukkan ke dalam poket, masih lagi rasa selesa berbanding siri Fold yang sebelum ni. Kamera bump dia nampak lebih kecil dan minimalis dengan susunan menegak. Kemudian, material yang digunakan pada Z Fold3 ini adalah aluminium frame dan dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus pada bahagian depan dan belakang pada folded area yang boleh protect daripada terjatuh atau tercalar. Dan bahagian yang memainkan peranan paling penting pada Z Fold3 ni ialah dia punya hinge. Bahasa Melayu orang panggil engsel lah. Hinge dia ni rasa lebih firm apabila dibuka dan dilipat. Apabila anda menggunakannya, anda akan rasa lebih puas lah bila buka tutup smartphone tu. Untuk model Fold 2 ada banyak isu lah pasal hinge dia. Hinge dia ni jadi longgar, senang masuk habuk dan ada juga yang tak boleh buka sampai habis. Disebabkan itu, Samsung cuba overcome masalah tersebut supaya tidak terjadi lagi pada Z Fold 3. Bahan-bahan yang digunakan pun lebih tahan lasak dan Samsung claim yang Z Fold 3 ni 80% lebih kuat berbanding previous model. Apa yang mengejutkan lagi, atas permintaan ramai orang, Samsung Galaxy Z Fold3 ni dilengkapi dengan IPX8 water resistant. So anda tak perlu risau lagi kalau air termasuk di celah-celah hinge ataupun celah-celah skrin. Even Fold3 ni boleh survive jika direndam di dalam air. Saya pasti akan ada YouTuber kat luar sana yang akan test phone ni di dalam air dan semestinya bukan saya lah. Dan sebenarnya ini adalah satu improvement yang besar untuk sesebuah foldable smartphone dan ini adalah foldable smartphone pertama yang ada water resistant. Tapi anda perlu ingat yang ianya IPX8 dan bukannya IP68. Ianya boleh bertahan dengan air tapi tidak dengan habuk atau pasir-pasir halus yang boleh masuk di celah-celah hinge ataupun skrin. So kena hati-hatilah. Cover skrin yang terletak pada bahagian luar ni berukuran 6.2 inch Dynamic AMOLED 2x display dan mempunyai resolution yang hampir sama dengan skrin bahagian dalam. Kini ia tidak lagi menggunakan 60Hz tapi 120Hz refresh rate supaya sama dengan skrin bahagian dalam. Jadi anda tak adalah rasa janggal bila switching between the screens tu. Skrin bahagian dalam dia ni pula menggunakan Samsung Ultra Thin Glass yang berukuran 7.6 inch Dynamic AMOLED 2x display. Kali ini skrin dalaman dia ni ada beberapa pembaharuan. Pada Z Fold 2 ada punch hole kamera pada bahagian tengah atas skrin belah kanan. Untuk Z Fold 3, kamera tu masih lagi ada tapi dipindahkan di belakang skrin. Ini bermakna Z Fold 3 menggunakan under display selfie kamera di sebalik skrin dalaman dia ni. Ini bukanlah satu teknologi yang baru, tapi bila Samsung mengetengahkan teknologi ni, ia boleh bawa impak yang barulah dalam smartphone industri. Kamera tersebut tidaklah hilang sepenuhnya dan masih lagi boleh nampak piksel yang berbentuk oktagon pada display yang cerah.
Cuma yang selagnya kualiti gambar yang dihasilkan tu tidaklah sebagus mana. Tapi saya rasa jika anda tanya kenapa Samsung buat macam tu, mungkin jawapan mereka ialah kamera tersebut tak berapa penting sangat dan jarang digunakan untuk ambil gambar. Tapi untuk bagi nampak smartphone tu high tech, diorang letaklah teknologi ni dan ia lagi nampak kemas berbanding punch hole kamera. Next, foldable glass protective film untuk Z Fold3 ni lebih lasak dan scratch resistant. Ini membuatkan Z Fold3 ni sekarang sudah boleh menggunakan S Pen. Sebab itulah Note series dihentikan pengeluarannya. Lepas ni kalau anda rasa nak sketching, note taking ataupun editing, anda akan rasa lebih puas pada skrin yang lebih luas. Nampak rimah dia kat situ. Cuma untuk Z Fold3 ni dia istimewa sikit lah. Anda tidak boleh simply menggunakan S Pen yang ada pada Galaxy Note series. Anda harus menggunakan S Pen Fold Edition yang direka khas untuk Z Fold3 ni. Ia memang nampak seperti S Pen biasa, tapi ia lebih lembut dan retractable pada bahagian tip dia ni. Jadi anda tidak boleh terlalu menekan kerana anda mungkin boleh merosakkan skrin. Dan jika anda menggunakan S Pen selain Fold Edition ni, dia akan keluar warning lah yang S Pen tersebut boleh merosakkan skrin. Kecuali S Pen Pro yang ada Z Fold mode. Untuk bahagian kamera, tiada apa yang baru kecuali under display kamera. Z Fold3 ni mempunyai triple rear kamera iaitu 12 megapiksel main kamera, 12 megapiksel ultra wide dan juga 12 megapiksel telephoto kamera. Untuk selfie kamera, ia menggunakan 10 megapiksel dan 4 megapiksel untuk under display kamera. Kualiti gambar yang dihasilkan untuk kamera belakang tu masih lagi memuaskan walaupun kamera dia menggunakan modul flagship kamera 2020. But it's still a flagship kamera. Apa yang menariknya, anda boleh tangkap gambar selfie menggunakan kamera belakang, which is nice lah. Anda boleh nilaikan sendiri kualiti gambar dan video Z Fold3 ni. Okey, cukup pasal luaran, saya cerita pasal dalaman dia pula. Chipset yang digunakan ialah Snapdragon 888 dengan 12GB RAM dan storage 256GB atau 512GB. Sudah pasti performance yang diberikan tu tidak akan menghampakan lah. Kapasiti bateri dia pula lebih kecil berbanding Z Fold 2 dengan 4400 mAh bateri dengan 25W power adapter dan support wireless charging. Ada beberapa software features yang baru yang boleh membuatkan anda jadi lebih produktif dari segi multitasking. Dengan One UI 3.1.1, anda boleh buka multiple apps dalam satu masa. Bila anda slide pada bahagian tepi dia ni, akan ada macam shortcut apps.
Sekarang anda dah boleh pinkan shortcut tersebut secara permanen dan jadikannya macam Samsung Dock atau Desktop Operating System. Anda juga boleh tangkap gambar dan review gambar tersebut dalam masa yang sama. Untuk lebih produktif, anda boleh gandingkan sekali dengan S Pen. Baru nampak macam profesional kan? Pada bahagian setting, ada satu lagi feature yang ada pada Z Fold3 ni tapi tiada pada Fold yang sebelum ni, iaitu Lap. Kat sini anda boleh tonton menggunakan cover display dari pelbagai angle mengikut keselesaan. Selain itu, anda juga boleh tentukan ratio untuk sesebuah apps bagi fully utilize the screen lah. So bila scroll social media tu tiada lagi black bar pada bahagian kiri dan kanan skrin. Overall, segala pembaruan yang Samsung bawa pada Galaxy Z Fold3 ni menjadikan ini foldable smartphone terbaik yang ada di pasaran. Ia membuatkan orang yang melihatnya teringin untuk memiliki foldable smartphone seperti saya. Bagi saya ini merupakan satu inovasi baru dalam dunia smartphone. Ya, ada kekurangan sedikit terutama pada bahagian kamera dan bateri, tapi Samsung cover tu semua dengan harga yang lebih murah berbanding Z Fold sebelum-sebelum ni. Samsung Galaxy Z Fold3 ni ditawarkan pada harga serendah RM6699. Anda boleh beli di mana-mana cawangan DirectD yang berhampiran atau tekan je link yang saya dah sediakan di bawah ataupun di atas. Semestinya original. Jadi itu saja daripada saya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel DirectDMedia dan tekan butang loceng kat sebelah dia tu untuk ketahui update yang terbaru. Jumpa lagi di video yang akan datang. Adios.